Sarawak komited membangunkan sektor perubatan dan kesihatan di negeri ini yang dilihat mampu menarik kedatangan ramai pengunjung. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jordan Openg berkata ini termasuk menyediakan infrastruktur bersesuaian bagi tujuan berkenaan. Menurut Premier, berdasarkan data yang diperoleh, sektor pelancongan perubatan meningkat ketara di negeri ini terutama melibatkan rakyat negara jiran Indonesia. Beliau merujuk teknologi perubatan dalam bidang pergigian di Sarawak yang tidak ketinggalan mendapat perhatian pengunjung luar. In other words, what we can do is to upgrade our services industry, and healthcare is the whole package, including dentistry, dentist, and also the medical aspect. Premier ditemui pemberita selepas merasmikan sebuah klinik pergigian swasta di Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Petinggi Abang Johari berkata 3 buah hospital swasta akan dibina di Kuching iaitu di North Bank Tabuan, Petrajaya dan Batu Lintang. Pelaksanaan hospital tersebut dijangka dalam tempoh 3 tahun dengan masing-masing mempunyai 300 katil. Kesemua hospital tersebut akan diuruskan syarikat swasta. Sarawak dijangka dapat mengukuhkan kedudukannya menjadi kuasa ekonomi maju di rantau ini dengan adanya syarikat penerbangan Air Borneo dan Affin Bank. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Koo Hian berkata, Air Borneo meningkatkan ketersambungan udara di peringkat domestik dan antarabangsa. Memiliki syarikat penerbangan sendiri pada dasarnya akan memacu sektor pelancongan serta membuka peluang kolaborasi bersama pelabuh asing sekaligus menyumbang pembangunan ekonomi yang lebih dinamik. Affin Bank pula akan membantu syarikat perniagaan dan usahawan tempatan mengembangkan perusahaan mereka terutamanya dalam sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Justru komuniti perniagaan di Sarawak perlu bersiap sedia untuk memanfaatkan keadaan tersebut pada masa akan datang. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Expo Pengguna Antarabangsa Borneo di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Penganjur program menyifatkan Expo kali ini mendapat sambutan luar biasa. Mesej dari peniaga yang lain-lain dia orang mau join Expo ni dan ya kita try to make it by this year. Expo 4 hari tersebut berjaya menarik kehadiran lebih 10,000 pengunjung dengan lebih 600 raduai perniagaan serta pameran dibuka. Selain mempromosi pelbagai produk hasil usahawan tempatan, Brunei Darussalam dan Indonesia, Expo tersebut menyediakan rangkaian perniagaan kepada peserta terlibat. Kerajaan Sarawak terus komited memperkasa bekalan elektrik di luar bandar. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Sri Julaihi Narawi menerusi catatan di Facebook berkata sejak 2019 sebanyak 2.4 bilion ringgit diperuntukkan Kerajaan Sarawak untuk tujuan tersebut di seluruh negeri. Katanya sehingga kini 80% daripada peruntukan tersebut telah dilaksana oleh Kerajaan Sarawak melalui Sarawak Energy Berhad SEB, manakala selebihnya masih dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Beliau berkata demikian pada Majlis Bersama Rakyat memperkasakan bekalan elektrik luar bandar di Rumah Geruka, Matu. Mengenai bekalan elektrik di kawasan Batang Lasa, Matu, Datuk Seri Julaihi berkata perkembangan semasa projek telah mencapai 70% dan dijaga siap September ini. Beliau mengakui terdapat cabaran dalam pelaksanaan projek terutamanya isu izin lalu di kawasan ladang kelapa sawit yang menghalang kerja-kerja penyambungan oleh SEB. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Daro, Syafiq Ahmad memaklumkan kerajaan telah meluluskan peruntukan 34 juta ringgit bagi melaksanakan 3 fasa projek bekalan elektrik luar bandar di kawasan Dewan Undangan Negeri Daro. Sebanyak 600 menara telekomunikasi telah dibina di negeri ini menerusi inisiatif Sarawak Linking Urban, Rural and Nation saluran. Jumlah tersebut termasuk projek Sarawak Multimedia, Authority Rural Telecommunication atau SMART. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Liwan Lagam berkata ia melibatkan peruntukan sebanyak 2.25 bilion ringgit. Dari keseluruhan menara tersebut, 354 sudah beroperasi, manakala selebihnya dijangka beroperasi menjelang suku keempat tahun ini. Beliau berkata demikian pada penutupan program Jelajah Malaysia Digital at Kapit bertempat di Dataran Kapit. Datuk Liwan turut menzahirkan penghargaan kepada Kementerian Digital dan
dan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC yang telah memilih Kapit sebagai lokasi penganjuran siri jelajah kali ini. Program tersebut dilihat penting dalam memacu transformasi digital di Sarawak. Ini termasuk usaha mempercepatkan perkembangan pendigitalan melalui penyediaan infrastruktur serta perkhidmatan telekomunikasi yang berkualiti. Program gotong royong pembersihan pantai Marina di Miri perlukan dijadikan sebagai inisiatif berterusan bagi menangani pencemaran pantai secara menyeluruh. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata usaha itu penting untuk menjadikan pantai tersebut salah satu tarikan utama di Bandaraya Miri. Beliau turut meminta pihak berkaitan menjalankan kajian bagi mengenal pasti punca pencemaran di Pantai Marina. Tindakan perlu juga diambil terhadap mana-mana individu atau pihak yang tidak bertanggungjawab yang menyebabkan pencemaran berlaku. Beliau berkata demikian pada program gotong royong pembersihan Pantai Marina di Miri. Datuk Seri Lee menggesa kerjasama daripada Majlis Bandaraya Miri untuk melaksanakan program tersebut secara berjadual. Program serupa turut diadakan di kawasan kediaman yang terjejas banjir dan tanah runtuh. Penganjuran Hari Radio Sedunia Zon Borneo di Lawas disifatkan kejayaan luar biasa. Program bersepadu RTM Sarawak bersama RTM Sabah dan RTM Labuan. Pengarah penyiaran Sarawak Wan Azhan Wan Hamad berkata ia membuktikan kesepaduan dan kesepakatan stesen-stesen penyiaran di Borneo menganjurkan acara yang dianggap berprestij. Stadium tertutup ini dan ini merupakan satu perkembangan yang positif menunjukkan betapa masyarakat setempat masih lagi menyayangi dan juga memberikan sokongan kepada apa juga program yang dianjurkan oleh RTM. Dan terima kasih juga kepada seluruh masyarakat di Lawas, baik secara orang persendirian maupun juga kepada rakan-rakan strategi kita yang telah membantu sepanjang keberadaan tim RTM Zon Borneo ini di Lawas. Katanya sokongan luar biasa daripada masyarakat Lawas turut memberi semangat kepada RTM. Beliau berkata demikian selepas showcase Jom Bak Yoh di Stadium Tertutup Lawas. Dalam pada itu, RTM Sarawak menyokong usaha untuk bekerjasama dengan Radio Televisyen Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI untuk penganjuran Hari Radio Sedunia Zon Borneo akan datang. Katanya hubungan baik dengan RTB dan RRI sudah terjalin erat dan ini akan memudahkan kerjasama dalam penganjuran mana-mana program. Sambutan Hari Radio Sedunia Zon Borneo yang berlangsung di Lawas sejak Jumaat lepas menggabungkan 15 stesen RTM di Borneo diisi dengan pelbagai acara dan pengisian menarik untuk masyarakat Lawas. Dua lelaki tempatan ditahan polis di Miri disyaki terlibat kes curi beberapa barangan milik sebuah premis yang menyediakan perkhidmatan penyamanan udara. Polis daerah Miri menerusi kenyataan di Facebook berkata tangkapan dibuat Sabtu lepas di Jalan Usahawan 7, Eastwood Valley Industrial Estate. Suspek masing-masing berusia 32 dan 22 tahun. Anggaran kerugian sebanyak RM2,536. Kes disiasat mengikut Seksyen 381 Kanun Keseksaan. Dalam kenyataan berasingan, Polis Daerah Miri memberitahu seorang lelaki berusia 28 tahun dijatuhi hukuman penjara 3 bulan selepas mengaku bersalah mencuri 2 barang elektronik di sebuah pusat membeli belah di Miri. Magistrate Sandy Yvette Freddy menjatuhi hukuman terhadap tertuduh Muhammad Elfizul Rosli selepas mengaku bersalah dalam prosiding yang berlangsung pada Khamis lepas. Berdasarkan fakta kes, kejadian berlaku 7 Februari lepas apabila tertuduh telah mengambil 2 unit barangan tanpa membuat pembayaran. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan. Sekian berita bagi Sarawak. Dari Sungai ke Sagara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.